Ya, saya pilih perkataan. Saya cenderung kepada pilih dua kalimah ni. Kalimah kalimah apa? Kalimah yang melibatkan dua kalimah yang bagi saya, kalau kita rujuk kepada korpus agak banyak kita jumpa, ya. Kalimah a'ta, ya, kalimah a'ta, okey, dan juga kalimah ata. Ata ni boleh tulis macam ni, ataupun kalau kita nak tulis ata ni begini pun boleh, ataupun nak tulis yang ata yang alif yang ombak ni pun boleh. Sebab kita sedia tahulah, ya, yang hamzah alif ni, hamzah alif ini, ya, hamzah alif ini dia dia sama dengan, ya, dia sama dengan alif yang ombak tu. Dia punya kita kata dia punya fungsilah ataupun keadaan dia sama. Dalam Quran kita kata secara umumnya dia boleh tulis hamzah alif ni ataupun alif ombak ni lah, dua-dua sama. Okey, jadi tulisan ata tu dia keluar macam itulah, ya. Dan ata dia seperti yang kita tulis. Baik. Jadi persoalan dia, adakah dua-dua ni betul dia maknanya lebih kurang, kan? Kita mestilah nakkan contoh. Kita mestilah nakkan contoh-contoh daripada Quran menampakkan bahawa dua word ni, ata ataupun ata, ya, ata ni dua-duanya sama. Apa dia punya dalil ataupun apa bukti kepada penemuan yang kata dua-dua kalimah ni sama? Baik, sebelum kita bincang, kita kata dua-dua tu sama, kita kena tahu dahulu dia punya asal usul kalimah tu lah, ataupun kita kata dia punya maksud, ya, bentuk perkataan dia. Untuk makluman tuan-tuan, ya, dua kalimah ni a'ta, yang ata ni hamzah alif dengan alif ombak ni sama, ya. Saya buat slash tu meaning samalah. Quran dia ada cara dia, yang kalau bahasa Arab umum dia pun ada cara dia jugalah daripada sudut penulisan. Baik, dua-dua ni saya ambil yang ada ombak tu lah, sebab itu lebih memudahkan kita. Okay, a'ta, ya, dengan ata, ya, dengan ata. Baik. Manfaat ni boleh dapat juga daripada kitab Lataif Quraniyah, kitab karangan As-Samirai, kitab karangan Hasan Abbas, banyaklah, ya. Kalau tuan-tuan refer kitab-kitab yang cerita tentang gaya bahasa Quran, ada jugalah diketengahkan. Baik, apa yang boleh kita ambil sebenarnya dia punya perbezaan, dia punya kelainan dia? Okey, sebelum kita bincang apa yang lain tu, konteks dan seumpamanya, kita kena kenal dululah, kan, a'ta tu macam mana, ata tu macam mana. Baik, untuk yang a'ta ni, okey, a'ta, okey, dia satu perkataan yang dua-dua ni sebenarnya kata akar. Jadi bila kata akar a'ta, kita faham dia fi'il apa. A'ta ni dia fi'il madhi, ya, past tense, yang pattern dia kosong, ada 4 huruf, ya, alif hamzah, ain, ta dengan alif maksurah di hujung. Sepatutnya madhi kita faham, sepatutnya kalau madhi yang kata akar di hujung kena baris atas, kan, yang tuan-tuan faham. Lepas tu ada huwa, ya, macam tu. Cuma a'ta ni dia tak nampak dia punya hujung tu sangat, sebab dia ada melibatkan huruf illah yang di hujung tu. Sepatutnya dia punya pattern memang exact beginilah, ya, yang kita bulatkan ni. A'ta dia ini ada huwa, kata akar, fi'il madhi, ada telah. Okey, so tapi tak nampak kat hujung ni, sebab hujung tu dia ada melibatkan huruf sakit, jadi tak nampaklah. Dia sepatutnya a'ta'a, a'taya, macam tu. Okey, madhi ada huwa. Apa maksud a'ta? A'ta ni kalau kita lihat dia punya patternnya, kita katakan kalimah a'ta ni dia sama dengan agak-agak dia masuk wazan yang mana ni, tuan-tuan? Kalau pada kita punya yang ni, kan, okey, kalau pada kita punya yang ini, yang apa, kita pada kita modul ni, dia masuk yang mana? Okey,
dia lebih kepada yang kita kata fi'il madhi awal dia ada alif hamzah, jadi lebih kepada yang nombor 2 ni. Ya, okey. Lagi satu nak minta tolong juga admin kalau boleh pastikan audio okey, ya tuan-tuan, kalau boleh jauhkan daripada bunyi-bunyi supaya supaya masing-masing boleh dengar lah. Ya, okey, baik. So dia masuk yang sini ya, af'ala ni. Okey. So bila af'ala ni, sebab macam kita kata kalau perkataan tu kata awalnya ada alif hamzah, jadi dia masuk sifir 2 sebab hamzah tu macam nombor 2. Jadi sifir 2 ada apa? Sifir 2 ada terjemahan tambahan mendengankan. Ya, mendengankan, begitulah. Ya, af'ala dia asalnya dapat a'ta ataupun a'taya, tapi tak boleh sebab hujung ni yang kita letakkan warna kuning ni dia huruf sakit, dia kena baris mati je lah. Apa maksud a'ta ni? Kalau full dia a'ta tu ada huwa, ya, dia seorang lelaki telah memberikan, ya, telah give lah, memberikan. Banyak kita dengar dalam Quran kalimah a'ta ni agak kita kata dia sebenarnya banyak, cuma perubahannya tu ialah kita tahu madhi ni dia boleh transform kepada madhi yang bentuk macam-macam, kepada mudhari' kan. Jadi sebenarnya banyak kalau kita rujuk pada korpus. Jadi makna a'ta ni ia adalah memberikan, ya? Memberikan. Okey. A'ta, ya, kalau dia punya mudhari'nya yuf'ilu, ya. Kalau yuf'ilu dapat apa? Mudhari'nya apa? Kalau mudhari'nya adalah kita katakan dia punya mudhari' adalah yu'ti. Yu'ti, ya, yuf'ilu yu'ti. Okey, kalau dia punya masdar tu kalau boleh tuan-tuan tekankan sebab nanti mungkin kita ada lalu sedikit dengan masdar dia, ya. Dia punya kata nama terbitan, ya, dia punya bunyi if'alun. If'alun bila kita ambil bunyi itu ataupun wazan ataupun bunyi kata itu if'alun, maka akan tasir perkataan apa? Akan tasir perkataan if'alun i'ta'un. A'ta ni kata akar, dia telah memberikan. Yu'ti ni dia sedang atau akan memberikan. I'ta ni maksudnya apa? Kalau masdar kira giving lah, pemberian, ya, pemberian, penganugerahan. Mungkin ada yang tanyalah sejauh mana, macam mana Ustaz kita boleh nampak adanya taraduf ataupun kita kata betul ke a'ta ni, memberikan ni dia sama dengan ata tu? Apa dia punya contoh kan, apa dia punya syawahid, apa dia punya contoh daripada Quran, ada rujuk kamus ataupun ada ke contoh daripada kamus? Baik, kita terang dulu. Okey, yang ata ni macam tadi saya kata alif ombak ni dia sama macam, ya, alif ombak tu dia samalah maksudnya macam hamzah ada alif, sama. Tapi Quran cara tulis berbezalah dengan penulisan Arab yang moden yang sekarang ni. Okey, tapi sama saja secara umum, ya. Saya tulis yang ombak ni, tuan-tuan, supaya lebih mudahlah sebab dalam kamus rasanya dia tulis yang ombak ni. Ya, okey. Ata. Okey. Ata ni sebenarnya apa? Dia pun macam a'ta juga, ya. Bermodalkan ataupun bercirikan ata tu madhi past tense, pattern kosong, ujung baris atas tapi tak nampak, ada huwa, dan pattern ni juga adalah sebenarnya berdasarkan pattern, ya. Dia sebenarnya berdasarkan pattern yang nombor 2 ni juga sebenarnya, ya. Ata ni sebenarnya patternnya berdasarkan yang nombor 2 tu juga, sebab tadi kita fahamkan alif ombak ni dia sama macam hamzah ada alif. Jadi kiranya kita nampak sebenarnya ini dia ada kaitan dengan hamzah di awal kan. Kita ada bagi tahu kalau fi'il tu ada hamzah, ya. Fi'il tu ada hamzah di awal, jadi dia lebih kepada sifir, ya. Kita kata dia lebih kepada sifir 2 macam itulah.
Sebenarnya ata ni memang dia punya bunyinya berdasarkan kepada berdasarkan kepada wazan yang nombor 2 ni, af'ala. Tapi dia tak nampaklah direct sebab ujungnya tu ada melibatkan huruf sakit ya, ata tu, tapi berdasarkan af'ala dapat ata ya. Kalau dia punya mudhari' ya, yuf'ilu kan ya, yuf'ilu dapat apa? Yuf'ilu yu'ti ya. Yuf'ilu yu'ti ya. Kalau dia punya masdar dia apa? Tuan-tuan, kalau masdar dia if'alun kan, if'alun akan dapat apa? Itaun ya. If'alun itaun. Saya ulang, malam ni nak bincang tentang perkataan yang nampak sama tapi berbeza penggunaan dannya dalam Al-Quran. Perkataan yang nampak taraduf antara kalimah a'ta yang kita letakkan warna kuning ni ya, a'ta, dengan kalimah ata. Dua-dua ni sebenarnya sama sebab dia patternnya sama, berdasarkan wazan nombor 2, af'ala dapat a'ta dapat ata, yuf'ilu dapat yu'ti dapat yu'ti, masdar kata terbitan, if'al dapat i'ta pemberian dan juga ita. Sebenarnya ata ini pun ya, ata ini yang di bawah ini pun ya memberi maksud memberikan ya, memberikan, menganugerahkan. Saya tunjuk dulu satu-satu supaya tuan-tuan nampaklah. Ini contoh kamus kita kan. Kita cari kalimah apa. Ya, saya tunjuk. Apa tadi dia fi'il apa? Madhi, kata akar, dia telah memberikan. Ya. Tuan-tuan tengok macam mana. Ni kamus online. Boleh cek lah. Nampaknya ini. Apa? Okay, kita ada bincang. Apa? Mudhari'nya apa? Okey, yu'ti, kamus beri. Yu'ti. Masdar dia apa? Masdar dia i'ta. Ya, i'ta. I'ta'an boleh, i'ta'un boleh, i'ta'in boleh. Ujung tu jangan difikirkan sangatlah kalau kita nak tengok perkataan. I'ta, masdar. I'ta. Sama ya? Okay, pemberian. Okey. Maksudnya, terbuktilah maksudnya wazan 2 tadi. Kan? Memberikan. Kalau ata ni macam mana Ustaz? Yang bawah ni ada tak kamus boleh tunjuk juga? Dia fi'il. Fi'il banyak. Kita jumpa banyak sebenarnya dalam Quran. Kalimah a'ta tu. Terlalu banyak. Cuma korpus kadang-kadang macam yang tuan-tuan faham lah. Ya, kadang-kadang korpus tu dia tunjuk yang accurate. Kadang-kadang dia tunjuk mungkin tak berapa tepat. Tapi setakat apa yang saya belajar waktu bachelor dulu, memang perkataan ata ni sangat kerap. Sangat kerap sampai jadi satu perbincangan lah dalam kalangan para ulama. Macam mana Quran membezakan penggunaan. Kenapa certain ayat Quran sebut a'ta dengan perubahan? Kenapa certain ayat Quran disebut dengan ata dan perubahan? Apa sebab? Mesti ada tema. Dia bukanlah kita kata wajib. Macam kita cerita dengan tuan-tuan sebelum ni kan. Reh, riyah, ya, semua am dengan sanah tu bukanlah kata mesti, tapi secara kita ambil dia punya majoriti perkataan. Kalau dah Quran tu gunakan majoriti perkataan ataupun perkataan satu tu dengan bentuk yang seperti itu selalu, jadi mestilah kita boleh bentukkan satu info untuk perkataan tu. Sebab Quran ni kita kena tahu penggunaan bahasa Arab dalam Quran ni dia meluas. Dia lebih tinggi penggunaannya daripada teks-teks yang lain. Ya, makna dia, balarah dia. Atas saya tunjuk dulu. Harap-harapnya adalah ditunjuk kat sini. Tak pastilah ya tuan-tuan dia ada tak dia. Ini utia kita tak nak. Ni atas yang pendek pun tak nak. Kita nak yang ada alif mat tu. Ni. Okay, ini. Ya, ini. Ni. Saya tunjuk ni ya. Ata. Okay, ata. Nampak tak? Ata, okay. Sifir 2. Ya. Ata. Okay, mudhari'nya yu'ti. Masdar dia apa? Ita. Tadi baru kita bincangkan masdar ita. Okay. Betul ke dia sama? Betul ke dia sama? So saya tunjuk. Kan? Betul ke dia sama tu? Ustaz. Kan? Betul ke dia dua-dua tu sama? Maksudnya ata memberikan gift,
menganugerahkan, memberi, ada ke datangan makna yang macam tu? Ada tak contoh yang boleh kita jadikan rujukan? Okey. Kalau tuan-tuan lihat kat sini, saya ambil perkataan a'ta tu dulu. Seingat saya ada dalam almaani.com ni, mauqi' ni dia ada tunjuk contoh yang dikatakan sama. Ya. Okey, contoh dia apa? Okey, contoh dia kat sini, dia beri a'ta, a'ta samar, a'ta daras. Okey. A'ta kini a'tahullah. Ni contoh-contoh yang diberilah. Ni a'tal ba'ir, a'ta jawabahu. Kalau tak ada, kita kena rujuk dalam korpus dulu, baru kita boleh cerita dengan tuan-tuan. Kan? Okey. Ini dia. Tak tunjuk istaqta. Rasanya kena tengok yang ni. Okey. Okey, ata itu ni. Tuan-tuan nampak tak? Ini ata. Ata, ya. Ni samalah. Ini dia letak alif ni sebab dia melekat dengan dhamir muttasil hu tu. Tapi ata, nampak tak dia sebab apa ata tu? Ata tu maksudnya apa? A'ta. Ata ni dia tulis alif. Alif ni, alif maksurah ni lah. Alif ni, alif maksurah ni sama je. Tapi dia tulis alif ni sebab melekat dengan dhamir. Melekat dengan dhamir hu-nya tu. Ya. Atahullahu rizqan amima. Ya. Ata tu kamus kata apa macam a'ta. Sama. Ya, sama. Okey. Ata, a'ta. Ata, a'ta sama. Okey, ada contoh tak yang kata sama? Okey, saya tunjuk daripada korpus. Kita tengok ya. Daripada korpus dia tunjuk pada kita lah. Lepas tu baru boleh bincang. Okey. Okey, ini apa? Ya. Dia sebenarnya banyak lagi. Ini wallahu alam mungkin korpus ada error sikit. Dia sebenarnya banyak. Dia bukan 3 ni je. Okey, give kan? Apa? Ya, give. Beri. Ya, ataupun ata berilah. Okey. Kalau ata ya. Ata ni tuan-tuan kena tulis yang full tak? Cuba tengok. Kalau saya tulis alif mat ni, saya tulis alif mat tu kan. Nanti dia tak keluar. Dia keluar. Ini dia keluar. Kalau tulis yang hamzah alif tu dia keluar tak? Itu pun dia keluar juga. Sama je. Cuma itu yang saya kata, bila hamzah alif tu, hamzah alif ni saya tulis hamzah alif, dia sama hamzah alif, kita tulis hamzah alif. Tapi dia kira samalah dengan alif yang ombak ni. Sama. Tulis alif ombak pun boleh, hamzah alif tu pun boleh. Maksudnya apa? Give juga. Kan? Ataupun kita kata beri juga. Cuma kita nak bawa bincang. Tu. Maksudnya kalau kita belajar daripada sudut bahasa Arab, dua-dua sama. Tapi kita tahu Quran ni macam yang kita bincang dengan ustaz mesti ada konteks kan. Ayat guna a'ta, yu'ti, i'ta bila. Ayat Quran menggunakan kalimah ataupun fi'il dan perubahan ma'at taghyir, ata dengan perubahan bila. Kita nak tahu tu. Sebab mesti ada konteks tertentu. Bukanlah wajib, tapi mesti ada pola yang menunjukkan ata cenderung kepada makna konteks yang bagaimana. Ata cenderung kepada makna dan konteks yang bagaimana dalam Al-Quran. Kita cerita Quran. Kalau ibu ayah tanya, ustaz, ni kalau dalam bahasa Arab yang umum, ata, ita, ataupun kita kata dalam bahasa umum kan, ata, ata, ada tak Arab membezakan? Mungkin ada, mungkin tak ada lah. Kan kalau yang ada tu mungkin dia menerapkan pendekatan Quran. Kalau tak ada, mungkin dia pun tak ada pengalaman lah dengan perkataan tu. Tapi tadi apa sih tuan-tuan dah simpan? Kan nampak dah dua-dua sama, give sama. Tapi kita sendiri nampak sebenarnya
a'ta pun banyak dalam Al-Quran digunakan dengan perubahan, dan ata pun banyak dalam Al-Quran. Itu kena pegang malam ni. Beza antara a'ta dengan ata. Saya rujuk kitab, macam tadi saya kata, Lamasat Bayaniyah, kitab Fadil Samirai, kitab Hasan Abbas, kitab Al-Khalidi, kitab-kitab yang cerita tentang gaya bahasa Al-Quran. Ya. Lagi satu saya nak pesankan tuan-tuan yang mungkin follow kita, hari ni saya habis awal sikit sebab dalam pukul 9 macam tu, sebab lepas tu saya ada urusan sikit lah. Ya. Cuma untuk waktu yang ada ni saya cuba kongsikan mana yang sempat. Selebihnya tu kalau tuan-tuan ada dapat maklumatnya boleh nanti refer lah pada modul, pada nota yang saya buat. Ya, okey. Sebab setiap sesi kita ada nota, kalau nak nanti boleh maklumkan pada kita. Okey. So apa yang saya nak bawa bincang, okay, tadi kita dah nampak dah clear ya, dari awal kita bincang. So saya kena cerita benda tu dulu, kalau tak nampak kan. Okey. So lepas tu tuan-tuan nampak tak, kita mesti nak tahulah ya, meaning kita mesti nak tahu apa dia punya tafriq ya, apa dia punya beza. Kan. Okey. So apa beza dia? Okey. Satu yang ketara, satu yang ada beberapa contoh yang saya nak bawa, cuma tak pastilah sempat ataupun tak. Nanti apa-apa kita boleh carry forward untuk kita kongsi dengan tuan-tuan. Okey, yang pasti dia sebut apa dalam kitab-kitab yang kita rujuk. Yang pertama ya, kalau a'ta ni ya, kalau a'ta banyak kita dengar ya, faman a'ta wattaqa, macam-macam lah. Maksudnya a'ta dengan perubahan-perubahan dia, dengan perubahan madhi, dengan perubahan mudhari', dengan masdar termasuklah tu. Kalau a'ta ni ada maksud apa? Kalau a'ta, kalau boleh highlightkanlah ya. A'ta dia ada lebih kurang 3 makna. Maksudnya Quran bila guna word a'ta dengan perubahan, dia ada beberapa makna yang terbentuk. Satu apa? Kalau a'ta tu dia memberi ya, tetapi maksudnya apa? Dia memberi itu ya berkaitan objek ataupun sesuatu perkara, memberi sesuatu tu, sesuatu tu, tapi sesuatu itu ya, objek itu berkaitan ya, objek sesuatu yang diberi itu berkaitan dengan sesuatu ataupun objek yang bersifat sementara. Ya, memberi sesuatu a'ta, memberi sesuatu dengan melibatkan sesuatu tu yang bersifat sementara. Ya, tidak kekal ya. Ataupun apa itu juga boleh kita kata ya, memberi itu dalam konteks dia urge ataupun dia ada forcing. Memberi itu dia ada memberi dalam keadaan dia terpaksa. Artinya ataupun memberi itu ya, dilakukan, al-fi'al dilakukan secara terpaksa. Ini saya nakal daripada kitab-kitab lah. Ya, kalau kurang tuan-tuan boleh maklumkan. Tapi setakat apa yang saya belajar, ada dulu kita belajar, kita rujuk kitab, semua inilah maklumat yang kita dapat. Bukan mesti kita kata wajib. Tuan-tuan tak boleh letakkan satu hudud, satu kita kata sabit, dia qat'i macam tu. Sebab ini pandangan para ulama. Tafsir, nama pun tafsir. Jadi bila tafsir ni macam-macam lah pandangan, tapi daripada pihak yang memang ahli dia lah. Kita rujuk daripada kitab-kitab kan itu. Ada contoh tak? Kan? Ada contoh tak yang kata Ustaz ya, kalau a'ta tu kita kata kalau a'ta dia beri suatu benda tu tak kekal, sementara. Lepas tu kalau berinya itu dia ada secara terpaksa. Ada tak contoh daripada Quran? Ada. Kita nak tunjuk satu dulu. Okey, ni satu. Kalau boleh ibu ayah yang ikut tandakan dia punya nombor surah ataupun ayat beserta nombor surah tu surah apa. Macam biasalah. Kalau a'ta ni yang biasa kita dengar apa? Ya, surah kegemaran orang Malaysia. Kan? Dalam surah Al-Kautsar. Ya, inna a'taina kal kautsar. Kan? So apa masalah ayat tu? Dan Ustaz apa kita kata apa dia punya isu dia? Okey. So kita ambil satu ayat ya, inna a'taina kal kautsar. So macam kiranya
kita nak ambil ayat tu, saya ambil dulu daripada rujukan yang ada ni. Okey. Tak mau keluar tuan-tuan. Kautsar. Okey, dia tak. Tadi masa a'ta dia tak tunjukkan ayat ni. Kan masa cari a'ta tu, masa cari a'ta tadi kan kita cari, ini ada a'taina kan. Masa cari a'ta tu, rasanya dia tak keluarkan kod ayat tu. Tak ada pun. Kan. Sedangkan yang a'taina tu kita pun tahulah kan. Tadi yang a'taina tu memang ada, memang dia ada, a'taina tu dia ada kaitan lah. Kita ambil yang ini. Okey. Saya bincang sikit lah ya. Kalau tak dapat, orang kata tak dapat semua, jangan tinggal semua. Kan saya bincang sikit dengan tuan-tuan. Okey ni. Besar sangat ni. Okey. Okay. Nampak tak kenapa digunakan a'taina? Okay, sebelum itulah. Ina tu dia apa? Dia tuan-tuan dengar baik-baik, kita waktu pun kita cuba bincang terus pada fokus dia. Pada fokus kita kan. Ina tu dia apa tuan-tuan? Dia ina taukid dengan na kan kami. Sesungguhnya kami. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Tengok mana yang boleh tu kita ambil dulu. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okay, sesungguhnya kami Allah Subhanahu Wa Taala. Ada word a'tainaka. Tu berapa? Kita dah sesi 58 ni. Mesti dah boleh nampak. Itu ada dua kan? Isnain kalimah. Satu a'taina. Ni semua orang nampak. A'taina. A'taina ni fi'il apa tuan-tuan? Kalau kita bincang ringkas macam tu, ada na tambah hujung, so dia madhi. Okay, madhi ada dhamir nahnu. Kan nahnu. Kami Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kami Allah Subhanahu Wa Taala. A'taina. Kami Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ikut pattern yang inilah ya. Dia ikut pattern dalam kita punya modul yang ini. Ya, saya tunjukkan sikit. Kita tunjukkan itu je dulu dengan tuan-tuan mana yang ada lah ya. Yang mana yang ada tu kita tunjukkan dulu supaya boleh inilah ya. Apa paling tidak pun kita boleh nampak lah. Ini tadi dah terpecah dah. Allah Akbar. Okey. Ni tadinya yang na ni. Okay, na. Ya, madhi. Na. A'taina. Okey. Tuan-tuan pun nampak kan? Ya, dia ada dua kali na. Betul. Satu yang na, ina. Ina tu dia ina dengan na. Tapi bila dia gabung, dia jadi ina sebab ada 3 huruf nun yang sama. Nun. So dia kena buangkan yang nun yang tengah. Bila merge tu dapatlah ina. Semua kita dah terang. Tengok video, tengok nota. Rujuklah mana-mana yang kita dah, tempat yang kita dah kongsi. Ya, kami Allah Subhanahu Wa Taala, ada kami lagi, so tak perlulah terjemah 2 kali kan, terus past tense telah. Telah ataupun biarkan telah tu sebab dia ada kaitan dengan konteks. Ya, kami Allah memberikan, ya, memberikan, ya, memberikan kepada siapa? Memberikan kepada engkau, ya, ka ni engkau. Ya, dhamir muttasil, engkau, al-kautsar, telaga, ya, akan telaga kautsar, ataupun memberikan kepada engkau kautsar lah, ya, kautsar. Okey, telaga kautsar. Semua orang tahu cerita dia. Kan? Kenapa dia gunakan a'taina? Itu isu dia. Kan kenapa? Ustaz, kenapa dia tak guna a'taina? Kan a'taina Quran ada. A'taina ni kita bukan pertikan, kita nak tahu dia punya asbab. Kenapa bukan a'taina Ustaz? Kan kita faham a'ta sama. Kalau ada a'taina, kami telah memberikan, mesti boleh a'taina. Quran ada. Kalau tuan-tuan tengok ni perkataan a'taina, cuma tak pastilah purpose ni dia tunjuk ke tidak ya tuan-tuan. Dia mungkin kena tulis yang
akar dia saja. Dia kena tulis yang akar ni je. Kalau tulis yang penuh ni dia tak tunjuk. Tulis yang akar je cukup kot. Tulis akar je, nanti dia tunjuk. Ni semua kita tak nak. Dan ni pun tak nak. Okey. Ataina. Okay, dia tak tunjuk kat sini. Dia satu ayat kalau tak silap daripada Quran ya. Ataina. Kalau boleh ambil nota yang asas tu untuk tuan-tuan boleh nampak ya. Dia punya fokus kita malam ni. Beza antara apa dengan ata tu. Okey. Ada satu ayat ataina musal kitab wal furqan ni, tu ada ayat dia lah. Okey, saya tunjukkan dulu ayatnya. Ayat banyak dia terlalu banyak. Ayat Al-Baqarah ada, An-Nisa ada, Al-Baqarah. Kita ambil kejap Al-Baqarah. Saya tunjuk bahawa ada perkataan ataina tu. Tapi kenapa pada cerita tentang Kausar, Telaga Kausar digunakan a'ta? Apa sebab dia? Tu ada konteks dia lah. Ayat 53 ya, surah Al-Baqarah. Ni tuan-tuan nampak tak ni ada ataina? Ataina ni. Ini ya. Ataina. Wa is ataina. Itu yang nampak tak dia hamzah alif ni. Dia hamzah alif. Okey, hamzah alif. Ya, hamzah alif. Tapi dalam kamus kalau dalam kamus biasa dia boleh tulis hamzah alif tu ya, ataupun alif yang ombak tu lah. Dua-dua secara umumnya sama. Okey. Jadi terbuktilah ya bahawa ada perkataan ataina. Tapi kenapa kat sini dia gunakan a'taina? Jadi ulama ada syarah. Sebab ibu ayah tahu kau ustaz kata kalau a'ta ni memberi sesuatu tu objek benda tu yang nak diberi tu secara sementara muaqqatah ataupun kita kata sementara lah, temporary, tidak kekal. Contohnya apa? Allah kata Allah akan memberikan kepada engkau ya Nabi Muhammad, Allah memberikan engkau Nabi Muhammad telaga Kausar. Okey, kenapa dia gunakan a'taina? Dalam tafsir ada sebutlah bila digunakan a'taina tu menandakan apa? Seperti yang kita fahamkan telaga Kausar ni ya menjadi tempat lah ya, tempat minuman sementara, tempat minum sementara nanti di hari akhirat, di padang mahsyar. Sebelum kita pergi ke yang lain punya destinasi lah ya, sebab dalam tafsir dia sebut ya, telaga Kausar menjadi tempat minuman sementara ya, di padang mahsyar. Memandangkan selepas itu, selepas daripada tempat telaga Kausar tu ya, Nabi Muhammad dan golongan yang beriman akan berpindah ke syurga lah. Jadi nampak tak kesan guna a'ta tu? Dia bukan wajib tau. Saya tak kata mesti dia qat'i. Tapi macam buaya nampak tak bila kita ada input a'ta tu, oh patutlah ustaz guna a'ta. Dia tak gunakan ataina. Sebab Quran ni hanya datang dia punya zauq ataupun nikmat kita tadabbur tu kalau kita mementingkan juga pendekatan bahasa. Itu penting. Kita nampak spesifik kan, kenapa tak guna word lain? Macam kita cerita dengan tuan-tuan, kenapa guna melihat? Kenapa tak guna memandang, menengok, merhati? Banyak lagi. Mesti ada sebab dia. Oh, rupanya guna memberi a'ta ni ustaz, guna a'ta sebab a'ta ni maksudnya memberi sesuatu tu secara sementara, tak kekal. Bermaksud Allah berikan Nabi Muhammad ya telaga Kausar tu kerana telaga Kausar tu bersifat tempat minum yang sementara. Ya, bagi destinasi sementara di padang mahsyar bagi Nabi Muhammad dan golongan beriman sebelum nanti pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Dia gunakan a'taina. Allah tak sebut ataina sebab setiap kalimah tu mesti ada konteks yang memperlihatkan kenapa. Kalau ibu ayah tanya orang yang belajar bahasa Arab, tanya apa beza a'ta dengan ata? Mungkin ada yang dapat, mungkin ada yang tak dapat sebab ini lebih kepada Quran punya penggunaan. Maksudnya penggunaan kata tu dalam konteks
wacana Al-Quran macam mana. Sebab Quran ni penggunaan bahasanya begitu tinggi. Macam kita lihat kan, bayangkan kalimah yang nampak sama tapi rupanya ada konteks kan. Itu satu. Lepas tu yang kedua apa tuan-tuan? Okey. Yang kedua tu saya cuba minimumkan waktu tu, kalau boleh nanti tuan-tuan fikir-fikirlah yang ka ni apa fungsi dia ya. Ka ni apa fungsi dia? Kita kata Al-Kautsar ni kenapa dia baris atas ya. Ini semua dah pernah belajar. Kita semua dah pernah bincang. Tak ada yang belum lagi, even peringkat asas ke kita dah lalukan kerap setiap minggu tu mesti ada. Dia fikir apa fungsi ka tu, dhamir yang melekat dengan fi'il tu jadi apa, kenapa Al-Kautsar tu juga mansub, kalau fi'il tu kena cari apa ada, bolehlah jadikan sebagai latih tubi kita. Nanti minggu depan kalau tuan-tuan nak tanya, kita boleh buka untuk soalan ke kalau ada nanti. Ya, okey, itu saya biar dulu. Itu satu. Ada tak contoh ustaz yang lain? Aqta tu dikatakan dilakukan secara terpaksa. Okey. Sebenarnya secara umumnya contoh yang kedua ini dilakukan secara terpaksa ni, apa contoh dia? Di sampingnya sebenarnya satu yang ibu ayah kena faham juga ya, ulama kata antara a'ta memberikan dengan ata tu memberikan dia lebih tinggi. Ata tu dia lebih tinggi dia punya makna memberi. Memberi dengan rasa yang positif ya, memberi dengan ada melibatkan satu bentuk dorongan yang baik, motivasi macam tu. Antaralah kalau kita tengok pada tafsir ya, antara ata ya memberikan dengan apa juga ya, kita kata ata memberikan dan juga apa memberikan, mudah katalah secara umumnya ata ni kalau memberikan ni dia ada ciri makna ya. Ata tu ya, kalimah ata ya, kalimah ata itu ya, kalimah ata itu dia ada memberikan ya, ada memberikan ciri makna ataupun atribut makna yang lebih baik ataupun yang lebih tinggi, ciri makna yang lebih tinggi berbanding kata apa. Ini sedikit kesimpulan, saya kena cerita sikit, takut tak sempat sebab hari ni kita habis awal sikit. Okey, ada contoh tak ustaz yang kata memberi itu? Okey, memberi itu yang mana kata tadi ustaz kata apa memberi ataupun memberi, tapi apa ni beri dalam keadaan memberi satu tu secara sementara ataupun pelakuan memberi itu secara urge ataupun secara terpaksa. Beza dengan ata ya, kalimah ata memberi, dia memberi itu lebih mempunyai makna pemberian yang tinggi ya. Memberinya itu dalam tafsir ada sebut ya, kalau disebut ata ya, ata memberi ya, give memberi, maksudnya pemberian itu sebenarnya kita kata pemberian dengan rasa gembira, suka, rasa puas hati ya, macam-macam lah. Dan kalau nanti tuan-tuan akan nampak bila ayat Quran ni digunakan word ata secara khusus, dia akan ada word yang mesti bila ata ada word tu, nanti kita tunjuklah secara umum lah, bukanlah kata wajib, ada dia punya contoh. Okay, ni yang dilakukan secara terpaksa. Ada tak contoh? Contohnya tuan-tuan, kalau boleh tanda dulu ayat yang ke-29 pada nota saya ni, ayat yang ke-29 surah Taubah. Okay, pegang itu dua. Apa dan perubahan memberi secara objek tu secara sementara ataupun tak kekal, ataupun memberi dengan secara terpaksa. Kalau ata, pemberian itu tafsir sebut lebih tinggi sebab pemberiannya itu bila Quran sebut ata memberikan tu memberikan dengan pemberian yang baik ya, memberikan itu dengan ada ciri yang melibatkan motivasi, dorongan yang baik. Pemberian tu juga bila Quran sebut ata dengan perubahan,
bermaksud berinya itu juga dia ada dengan rasa gembira, rasa puas hati. Nanti kita tunjuk contoh. Ni ayat 29 surah Taubah. Apa contoh dia? Saya ambil satu ayat. Dalam ayat ni dia ada cerita tentang jizyah. Jizyah. Okay. Ada satu ayat cerita tentang jizyah, ayat 29 surah At-Taubah. Ni tuan-tuan nampak ni. Okay, ayat ni. Okay, ayat ini kalau kita lihat ayat 29 ni dalam surah At-Taubah, ayat 29 ni dalam surah At-Taubah, kalau kita lihat konteks kan, kenapa digunakan yu'tu? Ni panjang jugalah cerita dia, saya cuba cerita mana yang sempat dulu. Ya, kalau ibu ayah tengok ya di sini ayat ini digunakan yu'tu. Ya, yu'tu. Asalnya tu apa? Yu'tuna. Yu'tuna. Ya. Mudhari' sebab ada Anita, ada juga waw nun, ada melibatkan dhamir hum, ya, dhamir mereka. Mereka ni siapa? Mereka ni siapa? Mereka ni orang kafir. Orang kafir. Kalau kita lihat konteks dia begitu. Okay, tapi kenapa dia buangkan nun? Sebab kenapa dia buang nun? Kerana apa? Kerana apa? Okey, kerana kalau kita lihat, ya, kerana ada kalimah hatta kan selepasnya, ada sebelumnya ada kalimah hatta. Okey, ada kalimah hatta. Dia begini, hatta ni maksudnya apa? Sehingga, until, ya, sehingga. Dia haraf nasab, ya tuan-tuan. Dia haraf nasab. Haraf nasab. Apa maksud nasab? Nasab maksudnya baris atas. Fungsinya apa? Membaris ataskan hujung fi'il, membaris ataskan hujung fi'il mudhari', yang baris ataskan hujung fi'il mudhari'. Hatta yablugha asyuddah kan, hatta dia mesti lepasnya biasanya mudhari' baris atas lah. Kalau kita tengok hatta dia macam tu, ya, dia haraf nasab, dia akan membaris ataskan hujung mudhari'. Biasa hujung mudhari' kena dhammah, dia kena baris atas. Ni hatta ya'tiya, hatta tattabi'a, hatta yatabayyana. Sepatutnya tattabi'u, yatabayyanu, itu fungsi hatta. Okey, yang ini dia mansub tapi dengan buang nun. Mansub tapi dengan hazaf nun tu sebab nunnya dibuang ni. Sebab kita belajar tuan-tuan, kalau mansub tu sikitlah, ya, kalau mansub tu dia kalau dia nasab, ya, kalau dia nasab ataupun kalau dia mansub, dia boleh mansub dengan hadfin nun fi akhir al-fi'il. Ya, mansub dia boleh dengan apa? Mansub tu biasanya dia ada 3 tanda. Bila sebut mudhari' mansub, dia boleh baris atas, dia boleh buang huruf sakit, lepas tu dia boleh buang nun. Kita ambil yang buang nun ni, ya. Ni. Kita ambil yang buang nun ni. Mansub. Ambil tanda apa? Ni yang biasalah fathah tu, hatta tattabi'a, semua tu ambil yang buang nun. Ini dia buang nun. Kan sepatutnya yu'tuna, tapi dia buang nun, ya, dapat yu'tu. Lepas tu tambahkan alif lah, sifat mustadirah. Okey, itu kita biarkan dengan tuan-tuan sebab itu bukan fokus kita sangat. Tapi kenapa guna yu'tu? Itu fokus je tu. Kenapa guna yu'tu, kan? Kalau ibu ayah tengok, ya, ayat 29 ni dalam surah Taubah ni, ayat 29 surah Taubah kan. Ayat 29 surah Taubah dia kata dia guna kalimah yu'tu yang mana menunjukkan kepada sifat orang kafir itulah. Sifat orang kafir tu, sifat dia. Ya, sifat dia. Ya.
Kalau kita lihat di sini ya. Okey, ini. Ya. Ayat 29 ni kan nampak tak awal. Perangilah orang-orang yang tidak beriman, ya, orang kafir ya. Dan mereka tidak mengharamkan orang kafir lah tu dan tidak beragama ya, iaitu orang-orang yang diberikan alkitab ya sampai mereka membayar jizyah ya. Jizyah ni apa? Hatta yu'tul jizyah. Jizyah ni macam sejenis cukai jugalah ya, begitu ya. Ialah pajak ya yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, ya, sebagai imbangan bagi jaminan keamanan, lebih kurang cukai lah macam tu. Tapi kenapa digunakan yu'tu? Kenapa Ustaz tak digunakan yang kita kata mudhari' kan? Mudhari' ada juga yu'tu kan? Yu'tu ya. Kalau maaf, kenapa tak digunakan kenapa tak digunakan ata kan? Ata ada yu'tu kan, ata boleh yu'ti, mudhari'nya yu'tuna, ada juga yu'tuna kan. Tapi kenapa guna di sini yu'tu, iaitu yang melibatkan ata? Kenapa? Sebab menunjukkan bahawa menunjukkan bahawa perbuatan ataupun perlakuan orang kafir tu ya, Allah nak cerita yang pelakuan orang kafir tu yang bayar jizyah tu, yu'tul jizyah ya, yang memberikan jizyah, maksudnya bayar pajakan tu, bayar cukai tu, membayar jizyah itu, pelakuan mereka orang kafir tu membayar secara apa sebenarnya? Secara terpaksa, bukan sukarela, sikap orang kafir. Tu yang tuan-tuan nampak tak, bila aqta tu dia punya makna tu secara umumnya agak, ialah dia bersifat sementara kan, pemberian tu secara terpaksa, itu yang mana yang Allah nak cerita pada kita sebenarnya. Kalau dirujuk kepada tafsir lah, kenapa tak guna yu'tu kan? Kenapa guna yu'tu a'ta? Kenapa tak guna yu'tu ata? Contoh dia. Sebab Allah nak cerita, tafsir kata bahawa menunjukkan pemberian ataupun sikap orang kafir yang memberikan jizyah itu, yang bayar jizyah itu secara terpaksa. Bukannya sukarela, bukannya secara sukarela, tapi terpaksa. Ya. Tapi beza kalau tuan-tuan lihat, kalau Allah cerita tentang apa? Kalau Allah cerita tentang zakat. Kita cuba lihat. Kalau zakat, ya, zakat ini mungkin akhirlah ya saya cerita dengan tuan-tuan. Okey. Contoh dia apa? Contoh dia kalau zakat, boleh tengoklah ya contoh dia. Kalau zakat, Quran bila cerita tentang zakat, tuan-tuan akan nampak Allah gunakan word memberikan zakat, membayar zakat, banyak guna word. Kalau kita lihatlah kat sini ada tak dia tunjuk dalam korpus ni tuan-tuan, zakat. Zakat dia tak cari perkataan yang tadi tu, ata dia tak ditunjuk dalam ni. Tuan-tuan kena ni dia tak berapa, ni dia tunjuk ata yang ini. Ya. Tadi yang jangan ambil yang ata yang alif hamzah macam ni. Kita tak nak yang ni tuan-tuan. Ini word lain. Ini dia word lain, nampak tak? Ini dia kam, nampak kam. Kita tak nak yang itu. Kita nak ata hamzah tu dia kat bawah. Kalau ata pendek, dia datang. Tu beza dia. Tu nak cerita dengan tuan-tuan, kena tengok, maksudnya kena tengok baik-baik. Yang kita bincang tu apa? Kita bincang bukan ni. Mana ni? Kita bincang yang ini. Ini. Ata dia panjang, give. Nampak tak bila Allah cerita tentang zakat, ya, bila cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala punya pemberian kan, banyak gunakan ata kalau cerita tentang zakat ya. Cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala punya pemberian, atahullahul mulk ya. Cerita tentang Allah punya pemberian, cerita tentang
zakatnya, zakat, terutamanya zakat lah ya, kalau tuan-tuan lihat zakat. Sebab kita nak banding tara lah kan, kenapa kalau ayat-ayat yang berkaitan zakat ya, contohnya wa'ataz zakah ya, lepas tu juga kalau cerita tentang pemberian Allah pun banyak jugalah ya, digunakan kalimah ata. Tu yang ulama kata apa? Ulama kata tuan-tuan, kalimah ata ni yang ata yang memberikan ya, ata memberikan, ia pelakon memberi tu dia lebih value-nya tinggi. Lepas tu dia ada kaitan tadi kan dengan zakat, dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sebab value perkataan tu dia tinggi. Contoh dia satu ayat di sini ya. Kita ambil satu ayat, ayat 43 surah Al-Baqarah. Kalau boleh tandalah yang 43 surah Al-Baqarah tu, dia ada tunjuklah di situ. Surah Al-Baqarah ada sedikitlah ya, yang kita boleh cerita dengan tuan-tuan untuk kita punya perkongsian malam ni. Mungkin terakhir begitu. Okey. Aqimus solah atuz zakah, kan dia punya ayat. Aqimu as-solah. Dia tak ditunjuk ni tuan-tuan. Aqimu, okey, dia tak ada tu sangat. Ayatnya wa aqimus solah wa atuz zakah. Pendek je. Tuan-tuan, kita ambil itu je. Wa aqimus solah ya. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Ya, ada dalam ayat 43 surah Al-Baqarah. Saya tunjuk saya tunjuk dengan tuan-tuan contoh dia supaya kita terpandu dengan contoh yang adalah ya. Kita bukannya nakal-nakal macam tu, kita tunjuk apa yang ada tu. Sebab ini belajar Quran. Jadi kena apa-apa pun kena refer rujukan, kena tengok marajik, tak boleh kita sendiri macam tu je. Okay, ni tuan-tuan tengok ni. Kan. So macam agak rare lah tadi tuan-tuan dah tahu Ustaz kata kalau ata ni, makna ata tu lebih tinggi. Tadi tengok pun bila ata ada berkaitan perbuatan Allah, relate dengan kalimah Allah, relate dengan zakat, kan zakat. Ya. Kenapa bila zakatnya ini kan kita kata wa aqimus solah ya, dan dirikanlah solat, wa atuz zakah. Atu ni daripada kalimah ata, tapi ini dia amar ni, amar perintah ya. Tunaikanlah ya. Atu ya, atu daripada kalimah ata, berikanlah, tunaikanlah zakat. Kenapa zakat? Kenapa bila ayat cerita tentang zakat ni tuan-tuan, zakat digunakan perkataan fi'ilnya ata, kan ata ya, beri, datangkan, tunaikan, bukan satu ayat, tapi boleh kata bila cerita tentang zakat itulah yang ibu ayah nampak kan. Bila zakat je biasanya nampak begitulah ya. Ata maknanya yang tinggi berbanding apa yang kita nampak secara umum lah ya. Tuan-tuan, bukan wajib, secara umumnya begitu. Ata bila cerita tentang zakat mesti ata juga kan, beri, bayar zakat ya. Ata cerita tentang zakat akan datangan bentuk yang macam tu ya. Sebenarnya cerita tentang harta ya yang nak diberikan kepada anak yatim ya. Wa atul yatama amwalahum kan ya. Dan berikan harta ya kepada sekian-sekiannya. Ini yang berikan zakat ya. Kenapa bila zakat memberi zakat, bayar zakat gunakan fi'il ata kan, dengan perubahan-perubahan dia, bukannya a'ta. Sebab kenapa? Sebab ulama tafsir kata tuan-tuan, bila ayat yang gunakan ata ni tadi kita dapat simpul ata memberikan lebih tinggi ya berbanding a'ta. Dan pemberian tu ada berkaitan juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadilah kita nampak secara umum dia, dan bila ayat cerita tentang zakat, beri bayar zakat gunakan ata dan perubahan ya, ita uzzakah ya. Contoh tadi kan ayat dalam surah Al-Baqarah, dalam kita punya contoh yang kita lihat atuz zakah. Kenapa? Sebab
Ni ada satu pandangan saya cerita dengan tuan-tuan, pendapat Al-Juwaini ni memang alim kabir lah dalam tafsir ya, itu Al-Juwaini kata ya, berpandangan bahawa kata atu ni ya, atu tu kita tahulah bahasa daripada kata ata, yang mana dimasukkan dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah bayar zakat kan, berikan zakat, tunaikan zakat. Apa sebabnya? Bertujuan untuk mengingatkan orang Islam supaya memberikan zakat, membayar zakat itu dengan hati yang gembira. Ya, memberi zakat dengan hati yang gembira, dengan rasa suka dan redha, rasa puas hati ya, kerana dapat membantu sesama orang Islam. Bukannya seperti apa? Bukannya seperti ya tadi kita nampak, bukannya seperti kalau ayat cerita tentang orang kafir kan, ayat cerita tentang orang kafir yang bayar jizyah ni dengan yu'tu kan. Maksudnya bayar tapi dengan yu'tu, dengan terpaksa. Tapi bila Allah cerita tentang bayar zakat, ya, cerita tentang keluarkan zakat, gunakan word yang ada kaitan, iaitu perkataannya adalah ata dan perubahan dia. Kan atuz zakah, ataz zakah. Sebab kenapa? Sebab kita tahu perkataan ata ini, ulama berpandangan kalimah ata tu maknanya lebih tinggi pemberian itu berbanding ata. Macam kalau ayat cerita tentang zakat, Al-Juwaini mengatakan bahawa digunakan kalimah ata untuk bertujuan menyedarkan ataupun motivasikan ataupun mengingatkan orang Islam supaya keluarkan zakat tu dengan apa? Dengan rasa gembira ya, atu dengan rasa suka, dengan rasa gembira, rasa puas hati sebab dapat membantu orang Islam. Bukannya seperti sikap orang kafir yang Allah ceritakan pada ayat 29, iaitu mereka membayar zakat secara terpaksa sebab ada guna perkataan yu'tu. Ini pandangan para ulama lah. Jadi kesimpulannya itu yang ibu ayah dapat belajar daripada perkongsian kita ya, banding taralah antara kalimah ata, memberikan dengan ata, yang mana ata pemberian secara objek itu secara sementara tak kekal ataupun beri secara terpaksa. Adapun ata itu pemberiannya lebih tinggi. Kalau ayat cerita tentang zakat, mesti ataupun kebanyakannya guna ata kerana supaya kita ini membayar zakat dengan rasa yang baik. Kita membayar zakat dengan rasa suka, rasa sukarela, rasa senang, ya, rasa gembira. Sebab bila kita membayar zakat, kita dapat membantu orang-orang Islam. Itulah beza dia antara tajuk kita malam ni tuan-tuan, tentang kehalusan perkataan Quran. Bila Quran nak cerita, bila Allah nak cerita tentang cerita tu, guna word itu. Bila Allah nak cerita tentang zakat, bayar zakat, galakan bayar zakat, galakan bayar zakat tu dengan rasa yang gembira, baik, sukarela, ada word dia. Bila nak cerita tentang pemberian yang terpaksa, pemberian secara sementara, ada word dia. Itu yang secara umumnya Quran ni memang gaya bahasanya tinggilah. Bayangkan satu pair perkataan, beri, memberikan, give, ata dengan ata, tapi rasanya ibu ayah pun dah nampakkan beza bila digunakan dalam Al-Quran tu. Sebab itu baru beberapa kita belajar. Berapa banyak lagi yang ada yang kita tak nampak. Jadi tuan-tuan tunggukan dalam sesi kita akan datang. Untuk yang kali ini kita punya perkongsian. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang minggu hadapan. Mohon maaf kalau ada salah silap. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Kita akhiri kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Insan la fi khusr. Ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah kita berjumpa pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum. Mohon diri. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ke mana nak cakap ni Din? Lepas. Terima kasih.